this has become serious, ya. Sudah sampai ke telinga saya dan pemerhatian saya sebuah video yang dibuat oleh seorang lelaki yang bernama Ghazali. Kalau tengok di komen-komen, orang panggil dia Datuk Ghazali. Okay, saya tak pasti itu betul ataupun tidak. Dan Ghazali ini, saudara Ghazali ini mendakwa, dia dibayar oleh Rosdi Hassan. Okay. Rosdi Hassan ni bukan ustaz, berhenti menggunakan label ustaz kepada dia. Tak boleh baca Quran nak bagi ustaz bendanya. Bayan dengan bayam pun tak tahu nak beza cerita bagi ustaz. Kan? Umul Barahin jadi Muburhin dan sebagainya. Nak panggil ustaz bendanya. Kalau ini level ustaz, semua orang ustaz. Betul? Kalau Rosdi Hassan ustaz, awak semua ustaz. Kan? Jiran awak yang apek tu pun ustaz juga. Kan? Matan Janiyah, Mata Burhin, Mafsal, kan? Lepas tu nak ajar Nahu pula tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mendakwa, Ghazali mendakwa bahawa Rosdi Hassan, saya tak tahu betul ataupun tidak, saya tidak mengatakan bahawa ini pasti benar ataupun pasti salah. Saya hanya mengatakan bahawa telah sampai ke telinga saya dan mata saya video Ghazali ini pagi tadi, ataupun minta maaf selepas Jumaat tadi. Dia mendakwa Rosdi Hassan membayar dia RM4,000 untuk tujuan dia mendapatkan saya, untuk mencederakan saya, dan secara khusus untuk mematahkan kaki saya. Dan bukan saja saya, sidang kalam juga. Ini yang didakwa oleh Ghazali. Dan bukan itu saja, Ghazali juga mendakwa bahawa Rosdi Hassan memerintahkan dia untuk merasuah polis supaya polis cari rumah saya. Okey, ini berat Ini berat. Kalau tuduhan ini benar, berat. Kalau ia palsu juga berat. Dan ini geng makrifat menyerang satu sama lain. Kalau palsu pun mereka teruk. Kalau benar pun mereka teruk. Faham? Okey. Dan dia, Rosdi Hassan disuruh untuk buat report. Okey. Saya fikirkan kenapa, ni spekulasi saya, kenapa orang suruh dia buat report? Sebab kemungkinan itu menjadi alasan untuk polis cari saya, supaya polis boleh kata saya cari Nodros sebab kami ada laporan. Dah tu mereka akan dapat address saya. Faham tak? Mereka akan guna surat laporan itu untuk mencari saya dan menjadikan lesen untuk mereka mendapatkan saya punya address ataupun alamat saya. Kemungkinan itulah spekulasi saya. Sebab saya terfikir juga kenapa dia orang suruh Rosdi Hassan buat report, kan? Dan report apa? Berkenaan dengan apa? Saya suspek adalah mereka nak buat cerita bahawa saya melakukan sesuatu supaya pihak polis dapat alasan untuk mencari alamat saya. Polis yang dirasuah itulah. Okey, polis yang dirasuah itu. Menjadi persoalan saya juga, Ghazali ni dah terima ke belum duit tu? Betul? 4,000 tersebut. Dan adakah telah dibayar kepada polis-polis itu? Ini soalan penting, Adakah polis-polis itu menerimanya? Dan adakah mereka telah mula melakukan tugas? Adakah ini yang kita nak dalam scene keagamaan kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin tidak tahu hujung pangkal cerita, kenapa? Kalau cerita ini benar, saya ulang lagi sekali. Kalau cerita ini benar, apakah kemungkinan yang membuatkan Rosdi Hassan membayar Datuk Ghazali untuk melakukan perkara itu? Buktinya jelas pada anggapan saya, sebab kami banyak mengkritik dia. Dan mencapai klimaks apabila saya membuat tawaran terbuka kepada Rosdi Hassan supaya dia mengulang buat video-video yang dia paparkan kepada masyarakat di depan tim sidang kalam, yang sampai ke hari ini dia masih tidak mahu buat dan tidak respon. Kami meminta dia untuk ulang buat video-video tersebut di depan kami. Kalau betul
hantu air yang kamu panggil itu adalah hantu air yang benar-benar hantu air, jin, syaitan ni, maka panggil dia balik. Aku nak jumpa dia. Kami nak jumpa dia. Kalau betul sulur bidar yang kamu seru itu di dalam sungai itu adalah sulur bidar yang dianggap oleh masyarakat sebagai satu makhluk gaib, panggil balik. Saya akan berenang dengan kamu dekat dalam sungai itu, insya-Allah, Rosdi Hassan. Dia tak respon tentang tawaran itu. Apa yang dia buat? Dia kata, saya nak bawa Nudros ke alam sebalik mata. Saya sudah hantar murid-murid saya untuk cari rumah dia. Ini semua ada dalam komen-komen di Facebooknya. Kami sudah screenshot semua. Bawa dia masuk ke alam sebalik mata, tengok bila dia keluar tu dia siuman lagi tak? So sudah ada berbau ancaman. Dan ada yang mendakwa bahawa dia ada seekor harimau. Tak tahulah ada tu maksud dia bela ke, dia kasih makan ke, atau harimau ni harimau jin ke apa benda ke, saya tak pasti. Kucing dia contek. Kucing kan. Kucing tu dia superimpose, wallahu alam. Lepas tu dia kata, ada orang komen tentang tentang harimau tu. Dia kata Nudros akan jadi rezeki kucing besar saya. Okay? So sudah ada bau-bau ancaman, sudah ada. Saya tak kata itu ancaman langsung, tapi sudah ada bau-bau ancaman. Dah suruh murid cari rumah, betul? Lepas tu dia kata apa? Kat mana pun Nudros ada, aku akan datang. Betul? Aku akan datang, lepas tu ayah polis, kan? Lepas tu kena rasuah polis. Ni apa cerita, kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So yang dia marahkan itu sebab kami membongkar. Dan bagi saya, apa yang Rosdi Hassan ni buat melanggar keempat-empat yang saya sebut tadi tu. Melanggar tilawah, melanggar tazkiyah, melanggar ta'lim, melanggar hikmah. Dan kerja kami di sidang kalam adalah untuk buat empat perkara itu. Dan nak buat empat perkara ni, kena tolak orang-orang yang membawa something that contradicts these four things. Saya ajak masyarakat untuk berfikir secara rasional dan waras. Kalau cerita ini benar, adakah itu akhlak yang sepatutnya datang daripada orang yang dianggap sebagai orang alim, orang yang ada ilmu, orang dulu-dulu dan sebagainya? Apabila tidak dapat menjawab hujahan sahaja, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila tidak dapat membawa hujahan sahaja, diancamnya,